Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan Berita Malam memfokuskan sambutan Pesta Benak di Seri Aman. Bandar Merpati Putih Simanggang akan terus berubah wajah menjadi lebih indah dengan adanya pelbagai bentuk pembangunan yang akan ditambah oleh Kerajaan Sarawak bagi menaikkan lagi taraf hidup masyarakat, seterusnya merancakkan lagi pelancongan di kawasan berkenaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan menekankan beberapa projek di bandar itu, antaranya projek tebingan sungai Seri Aman yang akan diteruskan. Wakil rakyat kita di Seri Aman minta saya nambah lagi waterfront tu sampai ke Sungai Ulu ya, supaya ada juga tempat untuk kita membawa ikan bulu yang kita tangkap untuk Seri Aman. InsyaAllah akan kita teruskan projek waterfront ini dengan peruntukan yang akan kita beri untuk menambahkan lagi keadaan kemudahan. Maka Seri Aman akan bertambah wajah yang lebih elok. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan perasmian Pesta Benak Seri Aman edisi ke-19 pada Sabtu. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari memberitahu jambatan Batang Lupa kedua yang menyambungkan Seri Aman ke jalan utama sehingga ke jalan pesisir terus ke Betong juga akan dilaksana. Jambatan ini kita laksanakan. Hanya ada lambat sikit kerana Sarawak begitu baik ekonominya hingga wang pekerja tidak cukup. Tetapi kita akan teruskan. Ini akan membongkarkan kawasan yang ada di kawasan tersebut. Ia akan menjadi satu tempat untuk kita membangunkan sektor pertanian yang moden. Ini kerana jelas beliau Seri Aman telah dikenal pasti sebagai satu lagi kawasan yang mengeluarkan padi untuk kegunaan negara ini. Sehubungan itu, ujarnya Kerajaan Sarawak akan membangunkan infrastruktur yang akan menelan belanja yang agak besar untuk membangunkan kawasan tersebut menerusi pembangunan bersama dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha meningkatkan industri makanan. Saya telah berunding dengan Kerajaan Persekutuan untuk kita membangunkan kawasan tersebut dengan juga dana daripada Kerajaan Negeri. Bermakna joint development di antara Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri. Dr. Rundi adalah pemimpin kita di situ. Jadinya dapat ngubat padi kita di situ. Dan kita akan mengubahkan pendekatan pertanian kita. Kita akan mengumumkan nama baru kementerian ini, yang akan khusus dilaksanakan untuk industri makanan kita. Tegas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari lagi, Kerajaan Sarawak akan mengumumkan dasar baru apabila infrastruktur berkenaan siap kelak. Hadir sama semasa perasmian ialah Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis, Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki, mantan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jaul Samiun serta div-div kenamaan yang lain. Dalam majlis berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari berkesempatan merasmikan Pasaraya Lepapa dan seterusnya Hotel Roxy Seri Aman. Kedatangan beliau disambut dengan persembahan tarian singa yang menjadi warisan serta lambang kebudayaan masyarakat Cina yang dipercayai membawa tuah dan rezeki jika ia dipersembahkan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menyempurnakan perasmian kedua-dua bangunan itu dengan simbolik memotong reben sebelum meninjau dan mengambil maklum pengoperasiannya. Sementara itu, Pesta Benak Seri Aman edisi ke-19 yang diadakan selama 3 hari bermula 9 hingga 11 September 2022 merupakan yang terbesar dikelolakan oleh Jawatankuasa Induk sejak 2001 dengan suntikan dana sebanyak RM200,000 daripada Kerajaan Sarawak. Pesta yang cukup popular di Bandar Simanggang ini sememangnya
menjadi tumpuan para pengunjung di dalam dan luar negara yang menyaksikan fenomena benak atau ombak besar menyusuri sungai hingga ke muara melalui tebingan sungai Batang Lupa. Selain itu, terdapat 5 aktiviti utama yang turut diadakan sebagai tarikan pengunjung, antaranya regata benak, persembahan kebudayaan dan konsert, pameran pembangunan dan bazaria. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa pengunjung bagi mendapatkan reaksi mereka berhubung penganjuran pesta kali ini. Kami rasa bangga juga datang di situ. Itulah pertama kali kami datang waktu pesta benak situ. Itu nang cukup menghiburkan juga lah situ. Dengan berbagai kaum yang datang di situ. Bangsa pun kira semua okey lah. Nanjung kah dari sini kah? Tahu kah kawasan tu? Lagi sebab lama dah ada pesta benak kan. Banyak gi apa tu pesta-pesta gi. Senang gi si pakai mask, kita boleh bersosial macam-macam lah. Macam bebas. Kita doa pada Tuhan lah. Semoga semua sihat belaka. Rindu semua ada orang. Orang ramai, orang pakai ban, pakaian, baju kebaya. Semua suka tengok. Tai medok ya. Lebihnya 2 tahun dan ada datai belum mau. Terima kasih semua kerjaan, semua menteri datai. Tahun baru boleh datai baru ramai lagi baru ke ramai lagi lah orang datai lah. Laporan seterusnya. Persetujuan awal Mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 melaksanakan langkah mendapatkan semula 35% daripada 222 kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak memberi sinar baharu dalam usaha menuntut semula hak negeri ini yang telah terhakis. Timbalan Primer Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian ketika ditemui berkata ianya merupakan sebahagian daripada usaha susulan MA 63 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC dilampirkan dalam Perlembagaan Malaysia yang dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada tahun lepas di Parlimen. But it is very important. A lot of people didn't realize that why this is so important. It means that forever, if the federal constitution need to change, if by the time that Sabah and Sarawak has 1/3 of the member of parliament, it's a safe guide so that next time the West Malaysia parties cannot change whichever way they like when it comes to Sabah and Sarawak forever. You know, that is how important it is. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Mooncake Festival Lantern Parade 2022 Lantern of Unity di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau berkata Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tidak akan meletakkan ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti itu untuk bertanding di peringkat Parlimen pada PRU15 bagi memberi laluan kepada muka baharu. Penganjuran edisi keempat program itu dimeriahkan dengan acara perbarisan bahagian wanita yang diketuai Kaunselor Kor Teck Wan sama para jemputan dari sekolah-sekolah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pending dan Padungan. Ia turut diserikan dengan kehadiran kanak-kanak berpakaian tradisional setiap etnik di Sarawak dan diikuti dengan persembahan tarian singa. Masih dengan perkembangan di Kuching. Program Usahawan Muda 2022 PUM22 Anjuran Syaruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM merupakan usaha untuk melahirkan usahawan-usahawan muda yang bakal memacu ekonomi negara. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, pada tahun 2022 SSM merancang untuk mengadakan sebanyak 6 sesi PUM22 yang melibatkan beberapa lokasi, antaranya Ibu Pejabat Kuala Lumpur, Pahang, Sarawak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan serta Kelantan secara fizikal dan secara dalam talian. Lebih 600 penuntut pelajar mengambil bahagian dalam program yang diadakan. Jadi kita berterima kasihlah kepada Politeknik Matang kerana sudi menjadi tuan rumah pada program ini. Jadi program ini kita bekerjasama dengan beberapa IPT di Sarawak. Jadi pada pagi ini di Kolej Politeknik Matang lah dan kolej-kolej yang lain, kesemuanya 5 IPT yang bersama dalam program yang diadakan. Di program ini pada tahun 2022
SSM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah merancangkan untuk mengadakan sebanyak 6 sesi di seluruh negara lah dalam tahun ini. Program ini pada tahun dulu pun telah dilaksana juga. Sebab program ini adalah satu program daripada SSM yang kami anggap sebagai sangat baik dan memberi manfaat kepada penuntut-penuntut di IPT untuk memberi ruang dan peluang kepada mereka mencuburi diri dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Program Usahawan Muda 2022 peringkat Negeri Sarawak di Politeknik Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, keperluan terhadap pendedahan dan pendidikan di permulaan langkah menceburi bidang perniagaan merupakan salah satu pendekatan yang baik bagi membentuk budaya keusahawanan yang teguh dalam kalangan usahawan di negara ini. Ujarnya lagi, melalui PUM 22 ini juga, SSM akan memberikan pendedahan kepada para peserta berkaitan tata cara serta perundangan yang ditadbirkan oleh SSM berhubung pendaftaran perniagaan. Datuk Seri Alexander dalam pada itu berharap agar PUM 22 seri ketiga ini mampu melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya pada masa hadapan. Dalam majlis yang sama turut disampaikan agihan wakalah zakat korporat WZK SSM kepada 30 orang pelajar dan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR SSM kepada 20 orang pelajar asnaf berjumlah keseluruhan RM25,000. Kepaparan di Betong. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Saribas bertuah kerana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Bang Openg sentiasa prihatin terhadap keperluan dan kemudahan rakyat di situ. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Muhammad Raziz Hitam, ini dibuktikan dengan Premier Sarawak meluluskan pembinaan 3 masjid di situ, iaitu Masjid Daerah Debak, Masjid Kampung Bungin dan Masjid Kampung Dit. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Jom Solat berpotensi sebagai langkah untuk mengimarahkan masjid dan surau di Masjid At-Taqwa Dit pada Jumaat. Program tersebut dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Melayu Dit, ahli Jawatankuasa Masjid Kampung Dit dengan kerjasama Pusat Khidmat Dun N35 Saribas. Muhammad Razi yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak dalam hal itu memuji pengajuran program berkenaan kerana ia menjadi wadah dalam menyalurkan input yang berguna khususnya kepada penduduk kampung di situ. Selain menimba ilmu, katanya program itu secara tidak langsung menjadi pengerat ukhuwah antara penduduk sekaligus menyelahkan konsep kesatuan dan nilai toleransi yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Pada sebelah petang, Muhammad Razi telah menyempurnakan Majlis Perasmian Program Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Anjuran Wanita PB Cawangan N35 Saribas dengan kerjasama Kolej Komuniti Betong di Rumah Legem Udon Serunggap. Dalam ucapan ringkasnya, beliau menzahirkan penghargaan terhadap Kolej Komuniti atas inisiatif menyediakan kursus kemahiran kepada penduduk di situ yang akan membantu mereka meningkatkan ekonomi masing-masing. Menyentuh berkenaan projek transformasi luar bandar RTP, beliau bersyukur kerana kawasan Saribas kini secara keseluruhannya telah memiliki akses jalan sepenuhnya. Katanya hanya tinggal beberapa kawasan rumah panjang seperti Rumah Panjang Munggul Tunggal yang masih dalam peringkat teknikal bersama agensi pelaksana. Selain itu, tambahnya, projek raya jalan dari Kampung Suri ke Kampung Tui yang hampir siap bakal menyingkatkan perjalanan dengan hanya 10 km sahaja. Ini katanya bakal meningkatkan daya saing peniaga di daerah kecil Debak selaku pusat servis bagi Dun Saribas. Manakala dibaut dengan Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Datuk Zazuli Johan telah mengadakan lawatan kerja ke sempadan negara di Kampung Serikin dan Pos Lintas Batas Negara PLBN Jagoi Babang. Lawatan pada Khamis itu merupakan julung kali dilakukan oleh beliau sejak dilantik pada Julai lepas. Ianya bertujuan melihat kebajikan warga kerja jabatan itu yang bertugas di pos kawalan sempadan Serikin di samping meninjau perkembangan pembinaan PLBN Jagoi Babang, Kalimantan Barat Indonesia atas jemputan daripada Konsul Jeneral Republik Indonesia untuk Sarawak di Kuching, Raden Sigit Wijaksono.
Sejurus selesainya tinjauan, beliau yang diiringi memangku tugas-tugas MTT Pengarah Kastam Negeri Sarawak Muhammad Nazri Arifin kemudiannya menikmati jamuan makan tengah hari di Kampung Sarikin. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harijineb juga berkesempatan meluangkan masa menghadiri jamuan tersebut dan menyampaikan cenderahati kepada beliau. Paparan seterusnya. Seramai 68 orang terdiri daripada usahawan wanita, wakil organisasi wanita dan syarikat tempatan baharu telah menyertai ceramah meningkatkan suara wanita dan peranan kepimpinan. Program tersebut dianjurkan oleh Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam dengan kerjasama Kedutaan Besar Amerika Syarikat Kuala Lumpur yang diadakan di Kuching pada Jumaat. Penganjuran ceramah itu bertujuan meningkatkan kesedaran tentang peranan wanita dalam keluarga dan juga di tempat kerja. Antara pengisian program ialah 2 ceramah bertajuk Women at the Centre dan Amplifying the Voices of Women yang disampaikan oleh pengarah filem Izzy Chan dan Caroline Jones. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portallukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam Lukas.